Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan kita punya pengajaran dengan kita masuk bab 2 hari ini. Okey, bab 2 adalah tentang tekanan. Okey, subtopik yang pertama yang kita akan belajar hari ini ialah tentang tekanan cecair. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menerangkan konsep tekanan cecair, menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair dan menyatakan aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okey, teruskan. Okey, yang pertama sekali adalah untuk menghitung tekanan. Okey, untuk menghitung tekanan, kita akan gunakan rumus ini. Okey, ini adalah rumus untuk menghitung tekanan iaitu P. P ini adalah tekanan cecair ataupun dia adalah sebenarnya adalah maksud dia adalah pressure. Pressure dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu adalah tekanan. H adalah kedalaman cecair. Okey, ini adalah rho. Rho adalah ketumpatan cecair dan G graviti, pejutan graviti. Jadi bila diminta untuk mengira tekanan, kita akan guna rumus ini. Okey, ini rumus untuk kira tekanan itu P sama dengan H rho G. Okey, dan unit SI bagi tekanan ialah Pascal ataupun Newton meter negatif 2 ataupun kilogram meter negatif 1 saat negatif 2. Okey, seterusnya kita tengok faktor mempengaruhi tekanan cecair. Okey, kita tahu tadi rumus untuk kira tekanan cecair adalah P sama dengan H rho G. Okey, di sini kita nampak apabila P ini apabila kita nak meningkatkan tekanan, dua di sini faktor dia adalah H rho dengan G. Tapi di sini kita tengok faktor yang pertama adalah kedalaman cecair iaitu H. Okey, cuba bayangkan kalau kita ada satu botol, kemudian kita lubangkan botol tersebut dan kita isi dulu air ini penuh, kemudian kita lubangkan. Agak kamu macam mana dia punya pancutan air tu yang keluar? Okey, kita akan dapati untuk pancutan yang atas ni dia keluar dia begini. Makin lama makin ke bawah, dia akan makin menjauh. Okey? Dan untuk ketinggian kita bukan kira ketinggian daripada bawah. Okey, ketinggian bukan kira daripada bawah, ketinggian kira daripada atas. Daripada atas ni turun ke bawah. Ini adalah H. Jadi kita nampak untuk H yang pertama ini, okey, ini lubang yang pertama. H dia adalah dari atas air ke lubang sini. Okey, kalau kita bandingkan dengan yang lubang yang ketiga, yang mana lagi dalam iaitu H3. Kita nampak apabila makin lama makin ke dalam air, kita akan dapati tekanan akan bertambah. Okey, sebab apabila tekanan bertambah sebab itu air ini akan pancut lebih jauh. Okey, itu yang pertama sekali dalam kedalaman cecair. Kedua adalah ketepatan ini rho. Okey, ketepatan ini pun sama apabila ketepatan ini bertambah, apabila diberi nilai ketepatan, sekiranya nilai ketepatan ini semakin bertambah, tekanan pun akan bertambah. Tapi untuk aplikasi kita akan lebih banyak gunakan kedalaman ini. Okey? Okey, seterusnya kita tengok kalau kita ada dalam manometer. Okey, ini adalah manometer. Okey, apabila kita ada dua cecair, kita isikan dalam sebatang tube U ni. Okey, ini adalah cecair X dan ini adalah cecair Y. Okey, paras yang sama. Ini adalah paras yang sama. Okey, ini cecair Y, dia punya paras di sini dan cecair X di sini. Okey, tekanan di A dan tekanan di B adalah sama. Okey, jadi bila nanti untuk kira P1, PA adalah sama dengan PP. Okey, PA ini akan menggunakan, kita guna H ini, H1. Okey, ini adalah untuk A dan ini adalah untuk B. Sekiranya digunakan untuk mengira, jadi di sini kita tahu P tadi adalah
H rho G. Ini pun H rho G. Jadi di sini H ini merujuk kepada yang A ini. A ini bahagian dia. Okay, H ini adalah H1. Rho di sini ketepatan adalah ketepatan cecair sebab di sini adalah cecair X. Jadi ini adalah rho 1. Rho 1 adalah cecair X. G ini tetap akan sama. Okey, untuk yang kedua, tekanan dB. Tekanan dB ini pula H2. H2 ini kita punya tekanan, ambil yang di atas ini dengan ketempatan sini tengok apa dia macam cair. Sini adalah cecair Y. Jadi sini adalah rho 2 dan G. Nilai G adalah tetap. Jadi bila dibagi soalan yang macam tube U ini, gunakan cara ini. Itu PA sama dengan PB. Dengan kita menganggap PA sama dengan PB. Okey, kemudian kita ada satu contoh. Okey, di sini dia bagi satu contoh. Okey, Raja menunjukkan seekor ikan berada dalam kedalaman 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Nampak ni kedalaman dikira daripada paras air laut ke ikan. Kedalaman dia adalah 1.5 meter. Ketepatan air akuarium ialah 1050 dan tekanan atmosfer ialah 100 kilopascal. Okey, soalan A, berapakah tekanan? Dan yang kedua, hitungkan tekanan sebenar. Okey, soalan A dan soalan B ni perbezaan dia ialah untuk A, dia nak tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air. Jadi untuk soalan A, kita kira guna H rho G. Untuk tekanan sebenar, bila tekanan sebenar ini bila dalam air, kita kena tambahkan dengan tekanan di atmosfera, iaitu tekanan sebenar adalah tekanan di ikan tambah dengan tekanan atmosfera. Okey, itu kalau tekanan sebenar. Tapi kalau soalan ini, tekanan dialami oleh ikan disebabkan oleh air di sekeliling. Jadi kita guna H rho G. Okey, gantikan saja nilai. H ini kita ada 1.5. Rho di sini adalah 1050. G di sini diberi adalah 9.81. Okey, jadi ini kita darab saja. Kita akan dapat jawapan dia adalah 15450.8 Pascal. Unit tekanan adalah Pascal. Okey, untuk soalan B, okey, dia nak tekanan sebenar. Okey, macam tadi cikgu kata, tekanan sebenar adalah tekanan ikan. Jadi tekanan ikan kita tadi adalah 15450.8 tambah dengan tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera di sini adalah 100 K. K ini jangan diabaikan. 100 K. K ini adalah 10 kuasa 3. Jadi 15450.8 tambah dengan 100, ini kena darab dengan 10 kuasa 3. Jadi ini kita kira kita akan dapat 11500 Pascal. Ataupun kita jadikan dia sebagai kilo, 115.5 kilo Pascal. Okey. Ini saja dia punya pengiraan. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi. Okey, aplikasi ada juga dalam buku teks, cuma cikgu terangkan untuk kamu. Okey, aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okey, yang pertama sekali adalah peranan tangki di rumah. Kalau kamu perasan tangki di rumah kamu diletakkan di atas, di shieling ataupun di bumbung. Okey, kalau kita di Sabah ni, kita letakkan tangki ni di luar rumah tetapi diletakkan di atas tempat yang tinggi. Okey, kenapa kita letak di tempat yang tinggi? Kenapa? Sebab bila ada perbezaan ketinggian akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Kita tahu ketinggian mempengaruhi tekanan. Apabila semakin tinggi, tadi kedalaman, apabila kedalaman bertambah, tekanan
turut bertambah. Macam ini ketinggian. Ketinggian apabila dia makin tinggi, tekanan dia makin bertambah. Jadi bila tekanan dia bertambah, kita boleh pumpkan air untuk ke seluruh bahagian dalam rumah. Dan sebab itu kalau buka, air itu laju. Dia tidak perlahan. Kalau perlahan itu maksudnya tekanan dia kurang. Okey, kemudian yang kedua ialah sama juga bila kita ada di hospital. Bila kita masuk hospital, kita dimasukkan cecair. Ini adalah beg cecair intravena. Okey, ini diletakkan tinggi. Dia ada satu tiang ni, dia akan gantungkan. Okey, ini sama konsep dia. Diletakkan tinggi supaya tekanan di sini tinggi, jadi dia mudah untuk masuk ke dalam badan. Dan dia akan, bila kita tahu bila dia semakin tinggi, dia akan laju masuk. Dan tapi untuk di sini kita ada pelaras. Pelaras ni sini yang boleh mengawal kemasukan air, nak perlahan ataupun nak laju. Sebab dalam setengah kes, cecair ini perlu dihabiskan dalam masa 1 jam. Jadi pengeluaran ni kena laju. Dan mungkin ada setengah kes, cecair dalam ini perlu dimasukkan secara perlahan-lahan. Jadi di sini pelaras ini yang akan mengawal. Tetapi konsep di sini, beg cecair ini perlu diletakkan lebih tinggi supaya dapat memudahkan cecair itu masuk ke dalam badan pesakit. Okey, kemudian yang kedua, kita ada empangan. Ini adalah empangan. Okey, empangan ni kita tahu untuk mengumpul air. Dan kita tahu bila terlampau banyak air, dia ada satu tekanan yang tinggi. Lebih-lebih lagi di bawah. Kita tahu kedalaman mempengaruhi tekanan. Jadi apabila kedalaman tinggi, tekanan pun tinggi. Jadi dalam empangan ini, di mana ada tekanan tinggi adalah yang paling bawah. Kawasan bawah ini mempunyai tekanan yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok dinding empangan ini dibina secara meruncing begini. Atas ni dia kecil, tapi makin lama makin ke bawah dia semakin besar. Sebab apa? Untuk menahan tekanan di bawah ini. Okey, sebab bawah ni sangat tinggi tekanan. Jadi kalau dia buat nipis, tekanan di sini akan menolak dan akan menyebabkan empangan ini pecah. Okey. Okey, dan di bawah ini ada satu turbin. Kenapa turbin ini diletak atas? Dia tak letak letak di bawah. Kenapa dia tak letak di atas? Sebab di bawah ini turbin, air sini adalah sangat kuat. Kita tahu bila tekanan kuat, jadi air di sini akan laju. Jadi dia akan memutarkan turbin ini dengan lebih laju. Jadi dia boleh canakan kuasa elektrik. Okey. Okey, kemudian kedua kita ada penggunaan sifon. Ini adalah sifon. Okey, biasa ni gunakan untuk kalau nak tukar air akuarium. Kalau kita ada air akuarium, takkan kita nak tuang semua ikan-ikan ni kita buang. Kita pindahkan. Okey, cara paling senang ialah kita gunakan sifon ini. Okey, kita guna sifon dan badi diletakkan ke bawah. Okey, salur yang dipenuhi dengan air dimasukkan ke dalam tangki berada di kedudukan tinggi, manakala satu hujung diletakkan di kedudukan yang lebih rendah. Jadi kita masukkan air daripada sini. Okey, jadi air di sini akan pindahkan ke sini. Okey, kemudian pengeluaran air di hujung D menghasilkan kawasan tekanan rendah di titik P dan tekanan atmosfera menolak air. Jadi di sini ada tekanan yang rendah. Sebab dia lebih rendah, jadi tekanan di sini yang akan menolak air keluar. Ini adalah penggunaan sifon. Jadi dekat sini, cikgu akan tunjukkan satu video di akhir ini tentang empangan. Kamu akan nampak dalam empangan yang sebenar. Jadi kamu akan nampak betapa tingginya, kuatnya air di sebuah empangan disebabkan oleh kedalaman. Okey, jadi video itu nanti akan menutup kita punya pengajaran. Jadi jangan lupa untuk buat latihan. Okey, jadi itu saja untuk hari ini.
うわ、すごい音。絶対水すぐかかってるんですかね。うん。¡Liberado el río! Ya, Dani. Good God. Whole 10 years I've been here, I ain't never saw it this running this fast.